zaman dia hampir dilupakan. Sedangkan ini sejarah yang sangat penting. Begitu juga dengan peranan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, tuan-tuan, dia hampir dilupakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya memulakan perbahasan pada hari ini, saya nak minta doa lah pada tuan-tuan, puan-puan. Anak saya sekarang, anak keempat saya ada dalam ICU. Jadi tuan-tuan, walau bagaimanapun saya hadir juga tuan-tuan, sebab saya sudah komit untuk hadir, saya akan hadirlah. Anak saya sekarang, dengan sebab itu saya minta maaf, selepas ini saya akan terus pulang. Habis selesai ni saya terpaksa pulang lah, sebab anak saya masih ada di ICU. Jadi semua dengan itu saya minta doa pada tuan-puan agar disembuhkan anak saya. Okey, kita masuk tuan-tuan. Tentang perang musuh bisik, saya duduk sini boleh boleh. Okey, perang musuh, saya bagi tajuk pembentangan saya, perang musuh bisik dan ulama pahlawan perang Kedah. Boleh juga, senang. Dia berjalan juga lebih tidak kaku tuan-tuan. Saya ada buku, ada 3 buku kebetulan saya menulis. Pertama, teknologi Kedah tua. Yang kedua, menjejak hubungan Kedah dan Osmaniyah. Yang ketiga, ulama perang Kedah, ada di luar. Dan ada sebuah buku lagi yang saya usahakan, buku karya Jihad Ulung, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ada di luar lah, tuan-tuan boleh dapatkan. Okey tuan-tuan, ulama pahlawan perang Kedah. Saya nak tuju mana sini? Saya tak bergerak. Saya minta tolong tak bergerak. Anak panah, saya tekan anak panah. Kiri kanan. Tak boleh. Cuba Ustaz Syazwan, cuba. Ada on ada butang on. Tapi dia tak bergerak. Okey. Terima kasih. Dah surprise sikit. Okey tuan-tuan, kita nak penterbihan ulama alam Melayu ini. Mereka secara umum ni dibawa 3 ilmu. Dia akan kukuhkan 3 ilmu kepada masyarakat di alam Melayu lah, kepada umat Islam. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ni berdasarkan Asy'ariyah lah. Saya dah buat kajian, saya dah sampai ke selatan Filipina, selatan Myanmar, selatan Thailand, hampir 70% Indonesia saya sudah pergi. Memang rata-ratanya memang kita berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Adapun fahaman-fahaman yang lain itu dia masuk terkemudian. Terkemudian. Syiah ke apa ke, dia terkemudian. Adapun pendakwa-pendakwa Islam awalin, pendakwa-pendakwa Islam yang awal, mereka membawa masuk Islam ke alam Melayu ni dengan berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah, manhaj Asy'ariyah. Kita punya pendakwah kebiasaannya daripada 3 tempat. Pertama daripada Baghdad, kedua daripada Hijaz, daripada Mekah dan Madinah lah. Yang ketiga dari Yaman. Dan memang ketiga-tiga ulama ni memang akidahnya itu. Kemudian mazhab fiqh juga, kita mazhab fiqh hampir seragam. Mazhab Syafi'i. Kita susah jumpa orang Melayu mazhab selain daripada ni. Kalau fiqh, jarang orang Melayu mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki ataupun mazhab Hanbali, sama ada di selatan Myanmar ataupun selatan Filipina ataupun di selatan Thailand. Sekolah-sekolah pondok kita semua mazhab fiqh dia mazhab Syafi'i. Menunjukkan pendakwah kita dulu, daripada dulu yang bawa sini, dia akidah tauhid dia Asy'ariyah, pegangan fiqh dia pegangan mazhab Syafi'i. Adapun kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Tasawuf adalah
berteraskan kepada ajaran Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Itulah. Sebab itulah tuan-tuan, di alam Melayu ini, dalam sejarah perang di alam Melayu ni, kalau perang saudara, tak pernah berlaku lagi lah sepanjang pengajian saya, perang antara mazhab. Tak pernah. Yang pernah, yang sebelum-sebelum ni, zaman-zaman dulu, zaman kita katakan abad 19 dan ke bawah, tak pernah berlaku perang antara mazhab. Tapi sekarang sudah ada. Di selatan Filipina ada berlaku pertumpahan darah ini, berlaku antara sebab perbezaan fahaman mazhab. Tapi sebelum ni tidak pernah berlaku. Tapi kalau di Pakistan, kalau di Iraq, perang kerana mazhab itu memang daripada dulu lagi sudah berlaku. Tapi dalam Melayu tidak pernah berlaku. Perang saudara hanya berlaku dengan sebab politik. Sebab mazhab tidak pernah. Sebab itulah tuan-tuan, itu antara elemen yang boleh menyatu padukan umat Islam. Dia fahamannya seragam. Tauhid, Asy'ariyah, fiqh mazhab Syafi'i, dan tasawuf Imam Al-Ghazali, Junaid Baghdadi. Dengan keseragaman itu, sama ada umat Islam di Aceh, sama ada umat Islam di Minangkabau, tanah Minang, sama ada umat Islam di Jawa, sama ada umat Islam di Semenanjung, di Patani. Keseragaman ini antara faktor menyatu padukan. Dia sudah ada faktor penyatuan, itu sudah ada. Sebab keseragaman kefahaman. Okay, tuan-tuan ya. Dan ulama Islam, ulama-ulama dulu dengan ketiga-tiga ilmu ini diterapkan kepada masyarakat, juga mereka telah memupukkan cinta kepada jihad, cinta kepada jihad. Dan dia ada dua sifat yang lahir daripada pegangan itu, dia cinta jihad dan perpaduan. Okey, saya cepatlah. Dan ulama juga tuan-tuan, dia bersifat sebagai ejen penyatuan ummah. Tokoh individu yang boleh menyatukan ummah, ulama. Kalau sultan, bangsawan ini, dia kalau tanpa ulama, dia tak boleh nak menyatu padukan umat. Saya cepat ini tuan-tuan, saya bawa ni adalah alam Melayu. Ni dikatakan alam Melayu dengan tauhid yang seragam, mazhab fiqh yang seragam, dan tasawuf yang seragam. Ni keseragaman akidah mazhab, dia keseragaman asas fikiran membawa kepada perpaduan. Dia ada unsur perpaduan. Sebab itulah Snok Hogronji sendiri tuan-tuan, dia bagi tahu bahawa golongan ulama ni yang memberi ancaman kepada penjajah, sebab dia ejen penyatuan umat. Seorang seorang orientalis dan juga sejarawan dari US, namanya George McTernan, dia sebut bahawa rahsia kekuatan bangsa Melayu dalam menentang penjajah ni ada tiga. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, ulama. Yang ketiga, bahasa Melayu. Sebab apa? Ketiga-tiga elemen ini yang menyatu padukan umat. Dalam membangun menentang penjajah ada tiga ni. Yang pertama, agama Islam itu. Yang kedua, ulama. Yang ketiga, bahasa Melayu. Sebab apa bahasa Melayu ni menyatu padukan umat? Sebab dia yang menghubungkan. Orang Aceh dia ada cakap Aceh, dia ada bahasa Aceh dia. Orang Jawa dia ada bahasa Jawa. Tapi kalau dia nak berhubung, dia mesti guna bahasa Melayu daripada dulu lagi. Contoh tuan-tuan, ada seorang ulama besar di Aceh namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Dia ada anak murid daripada Jawa, Syekh Muhyi Pamijahan. Syekh Muhyi Pamijahan ni orang Jawa. Macam mana dia nak berhubung dengan tok guru dia, Syekh Abdul Rauf ni? Dia berbahasa Melayu baru dia boleh cakap. Syekh Abdul Rauf tak boleh cakap Jawa, Syekh Muhyi Pamijahan tak boleh cakap Aceh. Jadi mereka berhubung dengan bahasa Melayu. Sebab itu tuan-tuan, ketika Demak membantu Melaka menyerang Portugis,
Bersama dengan Demak tu adalah tentera daripada Palembang yang kemudiannya ikut sama, tentera daripada Johor Lama. Bagaimana mereka ni saling berhubung dengan bahasa Melayu, tuan-tuan. Sampai sekarang lagi bahasa Melayu ini menjadi ejen penyatuan umat. Saya ulama dan bahasa Melayu. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Kita tengok ceramah Ustaz Abdul Somad di Aceh. Dan kita tengok ceramah Ustaz Abdul Somad di Brunei. Kita tengok ceramah Ustaz Abdul Somad di Kuala Lumpur. Ramai orang. Ramai melimpah-limpah. Di Aceh sama, di Brunei pun sama, di Kuala Lumpur pun sama. 3 negara yang berbeza. Ada bahasa-bahasa bahasa suku yang tersendiri, tapi bagaimana semua boleh cakap, boleh dengar Ustaz Abdul Somad tanpa perlu Ustaz Abdul Somad bercakap bahasa Inggeris ataupun bahasa yang selain daripadanya lah. Sebab Ustaz Abdul Somad menggunakan bahasa Melayu, jadi dengan sebab itu orang Indonesia boleh faham, orang Brunei boleh faham, orang-orang di Malaysia pun boleh faham. Dulu Selatan Filipina juga faham bahasa Melayu tu, tuan-tuan. Saya ingat pengalaman saya lah, saya tak ingat tahun berapa, saya dijemput oleh NGO di Selatan Filipina untuk selamatkan manuskrip. Rupanya bila saya pergi ke sana, mereka jemput saya tu untuk saya, sebab mereka dah tak faham lagi bahasa Melayu tulisan Jawi. Jadi mereka jemput saya tu untuk saya nilai. Rupanya, tuan-tuan, banyak manuskrip tulisan Jawi bahasa Melayu. Sebab apa? Dulu tok-tok nenek moyang mereka dulu berbahasa Melayu. Sekolah-sekolah pondok di Selatan Filipina dulu berbahasa Melayu. Sebab apa? Sebab tok-tok guru mereka, dia belajar sama ada di Patani ataupun belajar di Mekah. Kalau belajar dengan ulama Mekah, ulama alam Melayu di Mekah, dia pakai 2 bahasa. Sama ada bahasa Arab atau bahasa Melayu. Sebab itu jugalah ulama-ulama di Aceh, mereka menulis kitab-kitab dalam bahasa Melayu. Syekh Abdul Rauf Asingkeli, penulis tafsir Melayu yang pertama. Setakat ini yang dijumpai tafsir Melayu yang pertama, namanya Turjuman Mustafid. Ditulis oleh Syekh Abdul Rauf. Dia berbahasa Melayu, dia tak tulis bahasa Aceh walaupun dia orang Aceh. Juga diakui oleh Stanford Raffles. Dia sebut bahawa jumlah para ulama hanya 1/19 daripada jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun golongan ulama memiliki sikap anti penjajah yang konsisten hingga menyebabkan kedudukan penjajah barat goyah dan terancam akibat penentangan mereka. Ulama ni lah di mana-mana tempat sahaja, sama ada Selatan Filipina, Jawa, Sulawesi, di Aceh, memang tulang belakang bagi perjuangan menentang penjajah ini adalah ulama. Tapi dalam pencatatan sejarah, tuan-tuan, nama mereka kadang-kadang disembunyikan atau diluputkan. Yang ini sangat menyedihkan. Rangkaian jihad, ya tuan-tuan, rangkaian jihad sebelum abad ke 20, daripada awal jihad di alam Melayu ni abad ke-16, awal abad ke-16 hingga ke awal abad ke-20 itu, memang tonggak kita ni naungannya adalah daripada Turki Uthmaniyah. Sebab apa? Dia adalah empayar Islam yang paling besar lah. Dia jadi pemangking jihad. Dan daripada Turki Uthmaniyah ni, saya beritahu ni, daripada pusat pemerintahan Daulah Uthmaniyah ni, tuan-tuan, daripada Sultan Uthmaniyah, dia akan berhubung dengan pegawai-pegawai Uthmaniyah di Mekah. Dulu Mekah ni yang memerintah di Uthmaniyah, syarih-syarih Mekah adalah pegawai-pegawai Uthmaniyah. Kemudiannya daripada pegawai Mekah ni berhubung dengan ulama alam Melayu yang duduk di Mekah. Mereka bahasa Arab lah. Sebahagian besar ulama Melayu tak boleh berbahasa Turki Uthmaniyah. Tetapi pegawai-pegawai Turki Uthmaniyah di Mekah, memang mereka boleh berbahasa Turki dan boleh berbahasa Arab. Jadi segala maklumat itu daripada pemerintah Turki Uthmaniyah sampai kepada pegawai-pegawai Uthmaniyah di Hijaz, di Mekah, terutama di Mekah. Daripada pegawai-pegawai Turki Uthmaniyah ni, dia akan pergi kepada ulama alam Melayu di Mekah. Ulama alam Melayu di Mekah, dia akan pergi kepada ulama alam Melayu. Ulama alam Melayu inilah akan pergi kepada sultan dan juga kepada panglima-panglima perang.
Jadi di sinilah susunannya. Kalau nak bahaskan tentang hubungan Uthmaniyah dalam Melayu ni, kita boleh buat tajuk yang khas lah. Saya biasa juga bentangkan tentang ni. Ini gambaran lah, ilustrasi tuan-tuan ya. Ulama Melayu di Mekah, di Hijaz, mereka bukan sahaja mengajar tentang agama Islam, tauhid dan sebagainya, fiqh. Mereka juga merancang jihad. Apabila berlakunya mereka tahu alam Melayu ni dijajah, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak hanya tak ambil peduli, tidak hanya duduk di Mekah fikirkan tentang mengajar, tidak. Mereka sendiri terlibat dalam siasah, mereka sendiri terlibat dalam jihad. Mereka menulis kitab-kitab jihad, mereka sendiri turun ke medan jihad. Nanti kita akan sampai kepada bab itu, tuan-tuan. Saya sekarang ni nak bentangkan ulama dalam perang jihad menentang penjajah di alam Melayu sebelum perang Kedah Siam. Sebelum perang Kedah Siam, apakah jihad yang ada dan menentang penjajah? Tuan-tuan, perang jihad yang pertama sebenarnya berlaku sebelum Melaka lawan Portugis sudah ada. Perang jihad yang awal dalam pengkajian saya, perang jihad yang awal adalah Samudra Pasai lawan Siam. Ini ada dalam hikayat Pasai pun ada. Itu yang paling awal. Tuan-tuan boleh baca pencatatan Ibnu Battutah dalam Rihlah. Dia tulis bahawa Sultan Malik Az-Zahir seorang sultan yang mencintai jihad. Macam mana dia boleh tulis itu kalau dia tak, Sultan Malik Az-Zahir tidak turun jihad? Macam mana dia nak cinta jihad kalau dia tidak cinta jihad? Malah ketika Ibnu Battutah berada di Samudra Pasai, ada masa Sultan Malik Az-Zahir dia pergi keluar jihad. Maknanya Ibnu Battutah menyaksikan Sultan Malik Az-Zahir keluar jihad, keluar perang jihad. Dan dalam hikayat Pasai memang disebut bahawa berlakunya perang jihad antara Samudra Pasai dan Siam. Kemudiannya juga zaman Sultan Muzaffar Shah di Melaka 1444 berlaku perang jihad juga Melaka lawan Siam. Dua kali, 1444 dengan 1454. Zaman Sultan Muzaffar Shah, kedua-duanya zaman Sultan Muzaffar Shah. Panglima yang utama adalah Tun Perak. Lawan Siam dua-dua kali menang. Yang pertama perang di darat di Pahang. Yang keduanya berlaku perang di laut di Muar, di kawasan Muar itu. Kedua-duanya Melaka menang. Yang ini kalau kita cerita tentang perang jihad lah. Tapi kalau perang jihad menentang penjajah, masa tu Siam belum lagi kita katakan sebagai penjajah lah, sebab dia belum menjajah lagi. Jadi perang jihad yang pertama menentang penjajah barat adalah perang Melaka 1511. Inilah perang yang pertama, perang jihad yang pertama di alam Melayu. Sebab apa Melaka? Sebab Melaka ini adalah pusat pengeluar rempah yang utama. Dulu rempah ni adalah komoditi paling berharga. Dia macam petroleum pada hari ini. Kalau zaman dulu kalau abad ke-15, abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16, termasuk juga abad ke-14 dan yang ke bawah-bawah ini, memang rempah adalah komoditi yang paling berharga. Sebab apa rempah paling berharga? Dia pertama dia adalah ubat. Dia adalah ubat, sumber ubat. Dulu orang kalau demam, ke selesema, dia akan berubat dengan rempah. Kemudiannya rempah ni dia guna untuk perang. Perang sebab apa? Dia mengawet makanan. Kalau tentera ada bekalan rempah, dia ada kelebihan untuk menang. Sebab apa? Rempah tu dapat mengawet bahan makanan untuk tentera. Kalau angkatan tentera tu dia sembelih lembu ke, sembelih unta ke, kalau dia ada rempah dia boleh perap untuk 4-5 hari, malah seminggu. Dia boleh tahan, dia sembelih seekor, dia boleh habiskan sikit. Tapi kalau dia tak ada bekalan rempah, dia sembelih seekor, dia kena habiskan hari tu juga, tidak dia membusuk. Esoknya dah kena sembelih yang lain, menyebabkan bekalan makanan cepat habis. Tapi kalau ada rempah, dia dapat memperpanjangkan bekalan untuk tentera tu. Itu sebab penting rempah tu. Dengan sebab Melaka inilah pelabuhan rempah yang terbesar di dunia pada zaman itu, maka sebab itulah Portugis sangat bercita-cita untuk menakluki Melaka, maka datanglah perang jihad.
Dan perang jihad ni terbukti sama ada daripada pencatatan tempatan Tun Sri Lanang ataupun pencatatan Portugis, bahawa ulama lah yang menjadi tulang belakang dalam perang jihad ini. Saya bagi contoh, ditulis oleh Tun Sri Lanang dalam Sulatus Salatin ni, bahawa Sultan Ahmad ni adalah anak Sultan Mahmud. Sultan Mahmud adalah Sultan Melaka yang terakhir. Sultan Mahmud ni bila dia rasa dia nak melepaskan jawatannya, dia akan mendidik anak dia yang akan mengganti dia akan bagi training untuk memang amalan Sultan alam Melayu ni. Itu kelebihan sistem kesultanan tuan-tuan di alam Melayu. Dia kalau ayah Sultan, anak Sultan, ayah bendahara, anak bendahara, ayah Laksamana, anak Laksamana. Kalau Laksamana tu daripada ayah tok, ayah, cucu, cicit, semua Laksamana. Kelebihan dia apa? Dia dapat pendedahan, dapat training daripada awal. Kita hari ni kalau Perdana Menteri, dia hanya dapat ilmu memimpin negara tu apabila dia dah berbesar, dia tak dapat daripada kecil. Tapi kalaulah zaman dulu ayah dia bendahara, anak dia daripada lahir, daripada boleh berfikir, dia dah belajar ilmu bendahara tu, kebendaharaan. Kalau ayah dia Laksamana, dia boleh belajar ilmu kelaksamanaan. Itulah sebab tuan-tuan kalau pergi ke Aceh, dia ada seorang Laksamana perempuan yang sangat masyhur, Laksamana Malahayati. Dia ada makam dia di Aceh, dia ada kubu perang dia, kubu Inong Bali. Laksamana Malahayati ni, dia sebab apa dia sangat handal perang? Sebab ayah dia Laksamana Muhammad Said tu seorang Laksamana Aceh. Laksamana Malahayati ni dia ikut ayahnya dalam ilmu perang lawan Portugis sejak umur dia lebih kurang 5 atau 6 tahun. Dia dah ikut ayah dia, perempuan tu. Itu sebab bila dia dah membesar, dia boleh kumpulkan semua janda-janda yang mana balu-balu, yang mana suami-suami mereka telah syahid dalam perang, dikumpulkan balu-balu untuk bangkit berjihad. Dengan sebab itu dia jadi angkatan tentera perempuan yang diketuai oleh Laksamana perempuan. Angkatan tentera juga orang perempuan. Yang namanya Inong Bali, nama angkatan tentera tu. Dia ada kubu dia, kubu khas mereka lu perang lawan Portugis. Menurut Tun Sri Lanang ni, Sultan Ahmad ni apabila dia perang dengan Portugis, dia naik atas rengka. Rengka ni dia, nanti saya akan tunjukkan. Kalau kuda tuan-tuan di atas pelana tu, dia tak boleh naik ramai-ramai. Tapi kalau gajah, dia boleh muat sampai 4 orang. Dalam rengka tu, dia duduk sekali dengan ulama. Maulana Sadar Jahan namanya. Sultan Ahmad pun keluar naik gajah. Nama gajahnya Jinak Ci. Seri Udani ni adalah yang penunggang tu, yang memandu dia. Dia punya driver. Seri Udani di kepala gajah, Tun Ali Hati di bontot gajah. Di belakang, dalam rengka itu, Mahdum Sadar Jahan, ini ulama'. Di bawah baginda bertimbal rengka, maknanya naik dalam rengka yang sama, kerana baginda berguru ilmu tauhid kepadanya. Sebab fungsi ulama' zaman dulu, dia sangat besar tuan-tuan. Pertama, ulama' ni penasihat sultan. Sultan berguru dengan ulama'. Dulu tak ada sistem aliran lain, tidak ada. Tak ada konvensional ke apa, tidak ada. Sistem dulu memang madrasah. Semua orang berguru dengan ulama'. Sultan berguru dengan ulama', pembesar berguru dengan ulama', rakyat jelata juga berguru dengan ulama'. Sebab itu ulama' ni sendi umat. Dulu kalau rakyat nak jumpa sultan, dia malu-malu. Dia segan, dia akan jumpa ulama'. Dan ulama' akan sampaikan hasrat rakyat ni kepada sultan. Dulu semua orang segan dengan ulama'. Sultan segan dengan ulama', rakyat-rakyat segan dengan ulama', bangsawan pun segan dengan ulama'. Tun Sri Lanang mencatatkan tuan-tuan, Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir, ini peribadinya kurang baik berbanding dengan ayah dan tok neneknya. Sultan Melaka yang atas semua soleh. Saya ada tulis buku Sultan-Sultan Soleh di alam Melayu. Saya masukkan seorang Sultan Melaka, Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah ni ayah kepada Sultan Mahmud. Dia sangat alim tuan-tuan. Sultan Alauddin Riyad Shah ni dia boleh mengajar ilmu agama kepada bangsawan.
kepada rakyat. Dia memang buka pengajian di masjid dan dia menjadi tok guru dia. Sudah pastilah guru dia pun ulama. Dan Sultan Alauddin ni, dia punya baiknya dia, punya hebatnya dia mencontohi Umar, Khalifah Sayyidina, cara dia cuba menerapkan cara Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana malam-malam dia akan turun menyamar. Dia dengan pembantu dia 2 orang, Tun Hang Ishaq dengan Hang Ishaq. Dia di kiri kanan dia akan berjalan di kota Melaka, masuk ke kampung-kampung dengan menyamar. Dia akan tengoklah keselamatan, sama ada selamat, ada pencuri ke tidak, ada rakyat miskin ke tidak. Dia akan berjalan. Zaman dulu mana ada Facebook dan sebagainya. Dengan sebab itu orang tak tahu muka sultan kecuali yang pernah jumpa atau yang duduk dekat-dekat kota Melaka ni. Kalau yang di kampung-kampung di ujung-ujung ni, ramai yang tak pernah tengok muka sultan. Jadi dengan sebab itu senang untuk menyamar. Sebab itulah pakaian kuning dulu dilarang. Siapa pakai kuning dulu akan dihukum dengan hukum berat. Bukan sebab kasta, tuan-tuan, sebab nak mengelakkan penyamaran. Sebab pakaian kuning ni pakaian sultan. Sebab apa Maulana Sadar Jahan? Dia duduk di dalam rengka dengan sultan. Ni saya tunjuk gambar. Saya tak masuk. Saya tak masuk. Gambar rengka tu saya tak masuk. Dia gajah tu, dia ada macam rengka lah. Dia macam rumah. Dia atas gajah tu. Jadi sultan dia duduk dengan ulama. Sebab apa? Maulana Sadar Jahan ni menjadi penasihat utama kepada dia. Apabila dia merasakan perlu berundur, dia akan nasihat kepada sultan. Sekarang ni adalah masa untuk kita berundur. Maka mereka pun akan berundur. So sebab Maulana Sadar Jahan Maulana Sadar Jahan ini insya-Allah macam mana ni? Mana nak lampu? Nak tulis kata Mahdum Sadar Jahan pada Sultan Ahmad, "Hei Sultan, di sini bukan tempat tauhid, mari kita kembali." Ni ketika dia perang dengan Portugis. Dia suruh untuk pulang balik ke istana untuk kita tegakkan dulu tauhid kita, baru kita akan perang semula dengan Portugis. Begitu juga tuan-tuan dengan pencatatan dari Portugis, tuan-tuan. Kalau baca dia sebut apa, ulama-ulama ni, bahasa dia kadi-kadi. Kalau kadi-kadi ni confirm ulama lah. Ulama-ulama di Melaka telah melakukan banyak ucapan kepada halayak orang Melayu, di mana mereka menyatakan bahawa Portugis adalah pengkhianat dan pencuri yang ingin menguasai seluruh dunia. Ulama lah yang memberi ucapan kepada orang Melaka untuk bangun jihad di Melaka lawan Portugis. Selain daripada Maulana Sadar Jahan yang menjadi penasihat sultan dan juga perancang perang utama ketika Melaka lawan Portugis, nama-nama ni tenggelam, tuan-tuan. Yang kita tahu Hang Tuah. Balik-balik Hang Tuah. Bukan Hang Tuah tu tak bagus atau tak hebat. Hebat. Tapi kita terlalu mengenal Hang Tuah dan Hang Jebat. Kita tak kenal nama ulama. Sedangkan ulama ni peranan dia penting. Siapa yang kenal Maulana Sadar Jahan? Namanya tak pernah disemat pada jalan. Namanya tak pernah disemat pada bangunan. Dan saya tak pernah nampak namanya disemat pada mana-mana. Sedangkan dia jasanya dalam perang jihad melawan Portugis sangat besar, tuan-tuan. Dan seorang lagi, tuan-tuan, adalah Syekh Jailani Mendik Masab. Kalau tuan-tuan pergi ke Melaka, ada tempat nama Macap. Macap itu adalah nama ulama. Dia daripada Tok Macap. Tok Macap itu adalah pelesetan dari nama Masab itu. Sebab namanya Syekh Jailani Mendik Masab. Daripada Masab itu orang Mesra panggil Tok Macap. Daripada Tok Macap tu lahirlah tempat nama Macap di Melaka. Dan Syekh Jailani Mendik Masab ni dia adalah imam besar. Zaman masa Portugis menyerang Melaka itu, imam besar dia, Masjid Kesultanan Melayu Melaka, nama dia adalah Syekh Jailani Mendik Masab. Tuan-tuan dan puan-puan ingat nama ni. Dan dia sendiri menjadi pemimpin perang ketika Portugis perang lawan Melaka. Dan kemudiannya apabila Portugis dapat menguasai Melaka,
Maka Syekh Jailani Mendik Masab bersama sebahagian tentera Melaka telah mengundurkan diri ke sebuah tempat, dibina penempatan itu, dan penempatan itulah dinamakan sebagai Macap. Pencatatan daripada Portugis, tuan-tuan, bahawa dalam tentera Melaka adanya bangsa Arab, bangsa Parsi dan bangsa Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan, menunjukkan bahawa memang peranan-peranan yang mempertahankan Melaka bukan sahaja orang Melayu, tetapi umat Islam yang lain sekali mereka turut sama mempertahankan Melaka, termasuk Arab, termasuk Parsi, termasuk India. Saya terlupa nak tulis India. Orang Islam India, dan termasuk juga Turki Uthmaniyah. Ini adalah lukisan ilustrasi Melaka daripada sahabat saya ni, Faizal Rahmat. Tetapi dia memang kalau berdasarkan pencatatan tentang Melaka, kedudukan ini memang benar. Istana Melaka ni di puncak Bukit Melaka, dan di bawahnya masjid. Masjid di tepi sungai. Kalau tuan-tuan, saya buat pengkajian tentang ilmu merancang bandar atau merancang kota di bandar-bandar Melayu zaman dulu. Zaman Melayu yang diasas oleh sultan-sultan. Bandar kota Banten ke, kota Pontianak atau mana-mana. Memang di antaranya ni, masjid dia terletak di tengah-tengah antara istana dan tempat rakyat, tempat yang awam lah. Sebab apa sultan pergi masjid, golongan rakyat juga pergi masjid. Mereka akan jumpa di sini. Dan ini kawasan larangan, orang awam tak boleh bebas masuk. Tapi masjid ni bukan kawasan yang dilarang lah. Masjid memang semua orang boleh masuk. Jadi masjid dia mesti letak tengah-tengah, dan masjid mesti dia akan tepi sungai. Sebab apa? Senang nak pergi, pertama akses, mana dia ada sumber air untuk uduk. Masjid mesti tepi sungai. Yang ini memang ilmu dia lah. Ilmu membina bandar Melayu zaman dulu. Okey, itu perang Melaka lawan Portugis, tuan-tuan. Kemudiannya apabila jatuh, Melaka telah jatuh, ditawan oleh Portugis, dapat berita di Jawa. Berita ini tersebar sehingga ke Jawa. Maka Sultan Demak, pada ketika itu, Sultan Demak ni kerajaan Islam yang terawal di Jawa lah. Sultan Demak tu, Raden Fatah telah mengumpulkan ulama-ulama di Jawa. Mereka bermesyuarat di Masjid Demak. Kemudiannya dengan itulah, pada tahun 1512, Melaka jatuh 1511, 1512, Pati Unos. Ini Sultan Demak yang kedua. Dia memimpin angkatan perang. Semasa ni dia masih belum lagi semasa ini dia baru naik. Masa ni dia baru naik lah. Raden Fatah telah mangkat, digantikan oleh anaknya Pati Unos. 1512 dia memimpin perang. Gabungan tentera Demak, Jepara dengan Cirebon ni semua kerajaan Islam ni. Dan mereka lebih kurang 100 buah kapal dengan 5,000 orang tentera, mereka berangkat ke Melaka. Dan angkatan ini panglima perangnya lah Sunan Kudus ataupun namanya Syekh Jaafar As-Siddiq. Syekh Jaafar As-Siddiq ni termasuk salah seorang daripada 9 wali di tanah Jawa, ataupun lebih dikenal dengan Wali Songo. Dikenal dengan nama Sunan Kudus. Sultan dia adalah Pati Unos. Panglima perang utama dia adalah Sunan Kudus. Maknanya Sultan sendiri turun jihad. Bukan main-main ni. Sultan sendiri turun jihad. Terus dalam buku Sultan Soleh yang saya tulis pun saya masukkan Pati Unos ini. Salah seorangnya. Ini adalah Masjid Agung Demak, tuan-tuan. Di sinilah, di Serambi inilah berlakunya mesyuarat antara Sultan Demak dan para ulama. Berbincang macam mana kita nak usir Portugis daripada Melaka. Bagaimana kita nak kembalikan semula Melaka di bawah pentadbiran orang-orang Islam. Ini adalah Masjid Kudus yang dibina oleh Sunan Kudus tadi, Panglima Perang Melaka, dan makamnya ada di belakang ini. Ini adalah Pati Unos. Pati Unos punya makam di tengah-tengah ni, di Masjid Demak, tuan-tuan ya.
Dan Pati Unos ni dia syahid ketika perang lawan Portugis di Melaka. Dia telah syahid di Selat Melaka. Dia kena tembak tuan-tuan dengan meriam Portugis. Telah dicatatkan oleh Suma Oriental Tomo Pires, orang Portugis Tomo Pires ni dia sampai ke Melaka 1512. Maknanya ketika perang ni barangkali dia ada. Perang ni dia ada. Sebab dia Melaka ditawan 1511, 1512 Tomo Pires sampai ke Melaka. Dia pegawai Portugis. Dia tulis apa? Jong milik Pati Unos adalah kapal terbesar yang pernah dilihat oleh orang-orang Portugis. Ini memang bukti kapal Melayu ni memang besar. Kapal Melayu memang besar tuan-tuan. Tak ada kapal Eropah yang sebesar kapal Melayu. Sebab apa? Ilmu membuat kapal, ilmu pelayaran orang Melayu paling hebat. Ini tak boleh dinafikan. Saya bukan saja-saja nak romantism, bukan saja nak buat penceritaan nak naik-naik, tak. Ini daripada sumber sejarah sangat banyak. Kalau dalam ilmu perkapalan, orang Melayu terkehadapan zaman itu. Sebab apa? Kita Allah takdirkan duduk di kawasan pulau-pulau. Hutan di daratan, hutan tebal. Kemudian kita duduk di pulau-pulau. Bermakna dulu, kalau orang Kedah nak pergi ke Terengganu, dia tak ikut jalan darat, tuan-tuan. Dia akan pusing. Walaupun di semenanjung yang sama, dia akan pusing ikut jalan laut. Sebab apa? Nak ikut jalan darat ni, walaupun ada gajah, tapi susah. Nak lintas selat, nak melintas Banjaran Titiwangsa, hutan tebal. Jadi orang Kedah tu kalau nak ke Terengganu, dia memang kena buat perahu. Dia akan pergi susul Selat Melaka, turun ke Melaka, ke Johor, masuk ke Selat Teberau tu, naik ke Johor, naik ke timur Johor, naik ke Pahang, naik sampailah ke Terengganu. Itu jalan dulu. Kalau sama daratan pun pakai perahu, apatah lagi di pulau, di tempat yang lain. Orang Kedah nak ke Aceh, confirm tak boleh ikut jalan darat, mesti kena pakai perahu. Orang Kedah nak pergi Jawa, tak boleh ikut jalan darat, mesti kena ikut jalan laut. Sebab itulah dia berbeza dengan tempat lain. Orang Cina kalau dia nak kalau kita tengok perang Cina daripada Beijing dia nak ke Xi'an, dia tak ikut jalan laut. Xi'an tu lagi dia duduk tengah-tengah. Dia ikut jalan darat. Saidina Ali dulu daripada Madinah, dia nak pergi ke Kufah, dia tak jalan laut. Dia tak ikut jalan laut, dia ikut jalan darat. Sebab apa? Dia Arab padang pasir, dia senang lagi ikut jalan darat. Tapi di alam Melayu ni hutan tebal, bergunung ganang, tak sesuai ikut jalan darat. Kecuali zaman moden ni lah, kita mesti ikut jalan laut. Sebab itulah ilmu kelautan ni ilmu orang Melayu. Dan ditulis oleh banyak penulis-penulis barat. Kevin Reilly antaranya menyatakan bahawa orang Melayu inilah yang mengajar kepada bangsa-bangsa lain ilmu jalan laut antara barat ke timur, dan mengajar ilmu laut kepada bangsa-bangsa besar, bangsa Arab, Parsi, Turki, orang-orang Melayu, ilmu pelayaran. Okey tuan-tuan ya. Dan disebut juga bahawa jong dia sangat besar. Pati Unos, jong milik Pati Unos adalah kapal terbesar pernah dilihat oleh orang Portugis. Dia membawa 1,000 orang. Sebuah kapal boleh membawa 1,000 orang. Dan sehinggakan dinding dia tebal. Dinding dia sangat tebal. Sehinggakan meriam-meriam Portugis, peluru-peluru Portugis tak mampu nak menembusi dinding kapal Pati Unos itu. Sebab itulah tuan-tuan, daripada peristiwa ini lahirlah sebuah pantun jihad. Ini pantun jihad ni sangat masyhur. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba didirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Ini daripada peristiwa ni lahirlah pantun ini. Ini adalah meriam kerajaan Demak. Meriam dihasilkan Demak yang digunakan untuk lawan Portugis. Meriam Ki Amok. Tapi kemudiannya Sultan Demak telah hadiahkan kepada Sultan Banten. Kerana Banten dengan Demak ni ada hubungan. Dan di atas meriam ni tuan-tuan, dia ada 3 inskripsi Arab. Ini inskripsi dia. Dia tulisan Arab. Ini dia punya maksudnya lah. Perang jihad. Tiada pemuda melainkan Sayyidina Ali, tiada pedang melainkan Zulfikar. La fata ila Ali, la saif ila Zulfikar. Ada di atas ini. Kemudian tuan-tuan, bukan saja Demak bangun untuk mengusir Portugis daripada Melaka. Dah cepat habis dah? Belum masuk Kedah lagi? Oh, 9 minit dah. Lepas tu ada sesi saya lagi? Ada lagi, sambung. Untuk
berbicara. Lepas tu tapi lagi 10 minit untuk Q&A. Oh, UKA. Saya Kedah ni lagi ni. Selepas ni ada lagi. Lepas tu ada lagi tak? Lepas tu Q&A. Sebab saya ingat saya punya program sampai 12.30. 12.30. Bukan? Kan kita ada 2 sesi. 2 sesi. Lepas ni ada lagi. Lepas ni pementang ni. Sekali betul. Saya juga. Okey. Okey, lagi 10 minit. Okey. Saya saya ingatkan, saya tengok bagi saya 8.30 sampai 12.30. Saya ingatkan bentang tu saya buat slide panjang. Okey. Terkejut saya tengok 10 minit lagi. Slide banyak lagi ni tuan-tuan ni. Dia baru masuk Aceh ni. Kedah tak masuk lagi ni. Kemudian tuan-tuan, bukan sahaja Demak. Portugis Aceh juga bangun juga oleh ulama ketika 1620 dia ada banyak kali perang. Yang kemuncaknya 1629 ini, yang mana angkatan perang ini dipimpin oleh penasihat Sultan Aceh. Namanya Syekh Samsuddin As-Sumatrai. Ini ulama besar, banyak kitab-kitab dia tuan-tuan, dan dia adalah penasihat kepada Sultan Iskandar Muda, guru kepada Sultan Iskandar Muda, dan dia menjadi panglima perang yang tertinggi ketika Aceh dengan bantuan Osmaniyah telah menghantar pasukan perangnya seramai 20,000 orang untuk mengusir Portugis dari Melaka. Pada masa ini Portugis Aceh hampir menang. Mereka telah mengepung seluruh mereka telah dapat tawan banyak tempat. Sampai ke Bukit Cina tu, Bukit Sinjuang tu, sampai ke Tengkera telah ditawan oleh orang Aceh. Hanya kota Melaka lah, Formosa dan sekelilingnya sahaja masih lagi belum ditawan, tetapi mereka telah berjaya mengepung Portugis Walau bagaimanapun terdapat pembelut daripada orang tempatan lah. Yang ini memang masalah dia adalah pengkhianat. Mereka lah membantu Portugis untuk menyampaikan berita kepada Portugis yang berpusat di Goa India. Dengan itu Portugis ni dia dapat bantuan oleh tentera Melayu dari Pahang, Johor, Patani. Ini yang menyedihkan lah, ketika Aceh nak hampir menang lawan Portugis, dia kalah dengan sebab bantuan orang Melayu juga. Dan dengan sebab itu tuan-tuan, bila berlaku perang tu, Syekh Samsuddin telah syahid dan dia dimakamkan di Melaka. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Kampung Hulu di Melaka tu, di bandar Melaka, pergi Masjid Kampung Hulu tak jauh, dalam lebih kurang 20 langkah sampai ke makam Syekh Samsuddin As-Sumatrai. Ini adalah gambaran tentera Aceh ni, tentera Aceh dan tentera Osmaniyah. Mereka mengepung daripada darat dan daripada laut Formosa sehingga Portugis hampir kalah. Portugis memang hampir kalah. Kalau tak ditolong oleh orang Melayu, Portugis telah kalah. Ini adalah makam Syekh Samsuddin saya sebut tu, Sumatrai. Ni saya pergi lama dah, mungkin dah 10 tahun. Sekarang ni dah ada batu nisan Aceh. Ulama dalam perang Banten Belanda, kemudiannya di barat Pulau Jawa ada sebuah wilayah nama Banten. Di situ ada kerajaan Islam. Ketika zaman Sultan Ageng Tirtayasa, dia penasihat utamanya dijemput seorang ulama besar daripada Makassar. Ni sangat terkenal ulama ni, Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan dia lah menjadi penasihat kepada Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan dia menjadi perancang perang ketika Sultan Ageng berperang melawan Belanda tahun 1565 hingga 1659. Syekh Yusuf ni menjadi mastermind dia, ulama besar, penasihat kepada Sultan, dengan tentera lebih kurang 5,000 orang. Mereka memberi tekanan dan tentangan yang besar kepada Sultan, kepada Belanda. Dan Belanda juga hampir kalah, tetapi Belanda main jahat. Dia telah memujuk, mempengaruhi, memperdaya anak kepada Sultan Ageng Tirtayasa nama Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji bekerjasama dengan Belanda. Sebenarnya penjajah tak boleh menang tuan-tuan. Lawan dengan, dalam perkajian saya lah, penjajah ni tanpa bantuan orang tempatan dia tak boleh menang. Dengan sebab pengkhianatan aja dia menang. Kajilah perang mana pun. Sama ada perang Jawa, perang Minang, perang-perang Paderi, atau perang-perang yang lain. Apabila mereka dapat kerjasama dengan orang tempatan, maka disitulah bermulanya
kekalahan. Kekalahan dan penjajahan bermula dari pengkhianatan, tuan-tuan, termasuk Perang Kedah. Perang Siam Kedah ni ataupun Perang Musuh Bisik ni memang berlaku dengan sebab pengkhianatan. Nanti saya akan terangkan. Dah sampai 10 minit tadi ya. Nanti dah sampai beritahu saya. Ni adalah makam Syekh Yusof Al-Makassari ya. Saya ke Makassar, saya pergi ziarah makam dia. Dia mula-mula ditangkap Belanda ketika perang ni, selepas perang ni dia ditangkap, dibuang ke Sri Lanka awalnya, kemudian dibuang lagi ke South Africa, Afrika Selatan, di Cape Town. Allah Akbar, ada sahabat saya. Tak perasan sahabat saya. Di Cape Town. Kemudiannya keturunan keluarga dia dan pembesar di Goa telah menuntut supaya Belanda memberi kebenaran untuk pulangkan jenazahnya ke Makassar. Maka diambil jenazahnya daripada Goa, daripada Cape Town, ditanamkan di Makassar lah. Okey tuan-tuan ya, kemudiannya Siam lawan Senggora. Senggora ni tuan-tuan, Songkla. Songkla tu adalah pelet Siam daripada perkataan Senggora. Senggora ni kerajaan Melayu Islam. Dulu kerajaan Melayu Islam ni tuan-tuan sampai ke Senggora tu, sampai ke Songkla. Dan kemudiannya dia turun-turun, hari ni dekat Songkla orang dah tak pandai cakap Melayu dah. Pertamanya orang Islam makin berkurangan, kemudian orang Islam sendiri pun tak pandai cakap Melayu. Ini sangat menyedihkan lah. Saya tuan-tuan buat penjajakan bahasa Melayu di selatan Thailand. Daripada sempadan Kelantan, tu saya naik ke atas. Saya dapati, ni perkajian daripada saya lah. Bahasa Melayu dia yang terakhir dia berada di sebuah tempat nama Tibak. Saya sampai ke Tibak tu, separuh boleh cakap Melayu, Tibak tu masih dalam Patani. Separuh bahasa Melayu, separuh dah cakap Siam. Saya sampai ke Chenak, dah susah jumpa orang cakap Melayu dah. Dah tak ada orang cakap Melayu dah. Di Patani pun sekarang ni membimbangkan. Orang-orang muda sama-sama orang Melayu pun dah cakap selesa cakap Siam, cakap bahasa Melayu. Itu yang belah Kelantan ni, yang dulu kuat bahasa Melayu. Saya ingat 10 tahun sudah lah saya ke Patani, saya masuk ke kampung-kampung, saya masih jumpalah ramai orang tua-tua tak pandai cakap Siam. Mereka ni memang bahasa Melayu lah, tak pandai cakap Siam langsung. Saya jumpa orang tua-tua, saya pergi ziarah rumah-rumah, ada saya jumpa orang tua tu, memang tak boleh cakap Siam. Bahasa Patani lah, bahasa Melayu Patani lah. Tapi sekarang ni, orang di Patani, orang-orang tua dia memang semua boleh cakap Siam. Tapi mereka masih bahasa Melayu lah. Tapi peringkat muda-muda, dah ada yang tak boleh cakap Melayu. Itu dia, Siamisasi. Tapi kalau sepadan Kedah ni tuan-tuan, Perlis, dari Satun ni, atau Setul, sampai ke atas, sampai ke Ranong, tak ada dah cakap Melayu. Kalau ada tu dia belajar kat tempat sini lah, ataupun dia belajar kat mana-mana lah. Kebanyakannya 90% lah, ataupun lebih, tak boleh berbahasa Melayu. Malah ramai orang Islam tu dia orang Melayu. Dia pun tak kata dia Melayu. Dia kata I'm Thai Muslim. Dia kata orang Melayu. Hilang. Itulah akibat penjajahan tuan. Hilang. Bahasa hilang. Agama pun boleh hilang. Akibat penjajahan, agama boleh hilang. Contoh di Filipina tu hilang. Agama Islam hilang akibat penjajahan. Okey tuan-tuan. Di Senggora ni, kerajaan Islam dulu namanya adalah Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ni hebat. Saya tulis buku Sultan Soleh, saya masukkan Sultan Sulaiman ni dalam termasuk antara Sultan Soleh. Dia ada penasihat dia. Dulu Sultan penasihat dia memang ulama lah. Seorang penasihat dia namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ni makam ni sebelah makam dia. Di Senggora tu makam Sultan Sulaiman, sebelah dia makam ulama dia. Makam penasihat dia Syekh Ibrahim. Kalau tanya orang Thailand, orang sekitar situ dia tak tahu. Kita kena tanya orang-orang yang mahir dalam sejarah Senggora ni. Ramainya di Kedah ni. Ramai di Kedah ni sebab keturunan Sultan Sulaiman ni ramai di Kedah. Saya kenal ni orang-orang yang baik dengan saya. Dan zaman Sultan Sulaiman, Sultan Sulaiman ni, zaman dia, Siam tak pernah menang lawan Senggora. Tapi kemudian dia mangkat, digantikan oleh anaknya Sultan Mustafa. Zaman Sultan Mustafa inilah Senggora telah kalah dengan Siam. Sehingga hari ini hilang kerajaan Islam Senggora. Nama pun dah tukar nama Songkla. Dulu ni tuan-tuan ke atas-atas ni semua nama Melayu ni. Kalau Satun tu dari Setul. Kalau Phuket dari Bukit. Kalau Panga tu daripada bunga.
Kerabi daripada kelubi. Itu semua nama Melayu tu tuan-tuan. Kasi cakap ni orang gelak kan. Tapi memang itu sejarahnya, hilang. Nama tu hilang, nama Melayu tu hilang. Sebab apa? Penjajahan. Koh Samui, kau tahu nama pulau Koh Samui. Koh tu pulau bahasa Thailand. Samui tu bahasa Melayu asalnya, Samun. Pulau Samun. Dulu ramai orang yang nelayan duduk di situ, dia banyak kena samun. Jadi namanya Pulau Samun, asalnya Pulau Samun. Bila masuk di Siam dia jadi Koh Samui. Orang sekarang tak tahu. Kebanyakan kita tak tahu sebab dah ditukar. Lahjah tu sudah ditukar bahasa Melayu. Dia kalau Samui tu dalam bahasa Siam tidak ada. Ini orang Patani, ini pakar sejarah Patani bagi tahu saya. Dia memang boleh bahasa Thailand lah, confirm lah dia boleh bahasa Thailand. Fasih bahasa Thailand, dia tulis sejarah Melayu pendalam dia ada tulis buku sejarah Patani dalam bahasa Thailand. Dia bagi tahu saya Samui itu mana ada maksud dalam bahasa Thailand. Nama-nama tempat di utara ni yang dulu milik Sultan Kedah ni, dalam bahasa Thailand mana ada? Contohnya macam Satun lah, dia tak ada dalam bahasa Thailand. Itu memang bahasa Melayu asalnya, daripada Setul. Termasuklah Phuket, dia tak ada dalam bahasa Thailand, dia daripada bukit tu. Ini adalah makam Syekh Ibrahim, penasihat dan juga mursyid perang, guru perancang perang Sultan Sulaiman. Ini adalah kubu dia tuan-tuan, kubu yang dibina oleh Sultan Sulaiman. Hebat, dia banyak kubu dia, ada atas bukit, ada bawah bukit, banyak kubunya. Yang saya tak silap saya sekurang-kurangnya ada sekarang ni ada 8. Ada 8 yang masih tinggal. Sebenarnya dia banyak, dia sekeliling pusat pemerintahan Senggora itu. Dan tuan-tuan yang hebatnya Sultan Sulaiman ni, zaman dia ada buat meriam agung, yang mana meriam itu sekarang ni ada di England tuan-tuan dan ada syair jihad. Ini saya pergi tengok, saya pergi membuat pengkajian meriam Sultan Sulaiman yang ada di Senggora, yang ada di, dah sampai 10 minit tadi dah sampai saya ilas lah. Ini tuan-tuan meriam ni berada di Chelsea, tuan-tuan nama kelab bola Chelsea. Chelsea tu dia di London. Dia ada beberapa kelab bola tu pusatnya di London. Arsenal, Chelsea itu di London. Kalau Manchester, MU tu dekat di Manchester lah. Di Chelsea ni ada sebuah hospital tentera. Di sini, di depan ni banyak meriam. Di luar kawasan courtyard ni banyak meriam. Tapi ada sebuah meriam diletakkan di tengah-tengah courtyard. Dia diasingkan sebab apa? Meriam ni sangat unik, menarik. Di atasnya ada syair jihad. Terukir 8 rangkap syair jihad, 4 rangkap bahasa Arab, 4 rangkap bahasa Melayu, tulisan Jawi. Dibuat oleh Sultan Sulaiman, oleh jurutera Sultan Sulaiman, ada diukir di atas ini. Ini adalah rangkapnya bahasa Melayu tuan-tuan. Meriam ini dia perbuat adalah sudah mengucap syukur kehadrat Allah, dia jadikan tanda meninggalkan manah pusakalah, akan membunuh kafir alaihi laknah. Ini dimasukkan Siam lah tuan-tuan. Ingat engkau hai anak dagang, ke tanah juga kita kan pulang, tuntut ilmu olehmu, ghazi berperang, janji Tuhan ke jannah datang. Ini adalah syair dia, tuan-tuan boleh nampak tak? Tulisan Jawi ni. Dia seolah dia, saya rasa dia buat bahan menulis ni sangat hebat tuan-tuan. Saya merasakan dia buat pakai lilin. Dah beratus tahun tuan-tuan, masih lagi ada lagi, masih lagi kekal. Maknanya dulu tuan-tuan, orang Melayu ni dia bukan saja ada ilmu perang, dia ilmu sains juga dia hebat. Pertama, mereka mampu membuat meriam. Kedua, dia tahu bahan apakah yang sesuai untuk menulis di atas logam. Dawat apa paling sesuai untuk menulis di atas logam. Hingga kan dawat ini kekal beratus tahun tuan-tuan. Ini rangkap syair. Ini gambar saya sendiri tangkap ni. Bukannya saya ambil daripada mana-mana. Nampak di tulisan Jawi ni tuan-tuan. Olehmu ghazi berperang. Ni tadi yang saya tulis tu lah. Ingatlah hai anak dagang. Nampak tu. Ni ada cok mohor Sultan Sulaiman, Sultan Senggora. Sayang sekali tuan-tuan. Ni masuk Patani lah. Saya buka lah tadi untuk soalan tuan-tuan. Nanti saya sambung lagi. Okey. Terima kasih. Sekiranya ada soalan, saya serahkan pada moderator. Sekarang adalah sesi soalan jawab dibuka.
Jadi siapa yang ingin tanyakan soalan, terus dia akan berikan mic. Silakan. Tuan, nanti saya minta air lagi. Terima kasih. Okey, pertama sekali yang pasal Malik Zahir yang cinta jihad. Okey. Sebelum soalan nak tanya ada penerangan sikit. Yang faham kenapa Islam dibuka di negara Arab bukan disebab jihad satu, tapi disebabkan orang sana tu dia penganiayaan daripada Parsi, penganiayaan daripada tu, sebab tu tentera Islam datang untuk membebaskan apa di situ. Tapi kalau alam Melayu yang kata jihad ni, sebab untuk elakkan salah faham, adakah benda tu disebabkan siang tu apa siang kok hijau ni dia kejam sangat sampai orang nak perlunya untuk menyelamatkan orang di situ, sebab tu sampai kata perang jihad. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan kedua yang pasal ulama ni, adakah walaupun benda tu bukan perang ni, tapi saya dengar dalam semalam punya cerita lah apa berkenaan tentang, walaupun lari sikit pada topik, Syekh Al-Hadi dengan Syekh Tahir Jaludin, kaum muda. Kaum muda tu dia macam mana? Dia pun antara membantu melawan penjajah atau sebenarnya dia macam bagi confuse sikit sebab dia ada berkaitan dengan slide apa Ustaz ni pasal Pak Asyik. Okey. Terima kasih. Okey tuan-tuan soalan yang baik. Yang pertamanya, adakah Islam ni, saya faham macam itulah, dia memang nak menjajah, dia memang nak meluaskan kekuasaan dia. Tidak, kalau kita nak tahu Islam yang sebenar tuan-tuan, perluasan kuasa konsep Islam dalam memperluaskan wilayah ni, senangnya surat Nabi tuan-tuan. Apa kandungan surat Nabi kepada Hercules, kepada Raja Oman, kepada Parsi, ada berapa surat Nabi lah, kepada pemerintah di Yamamah, Hauzah bin Ali dan sebagainya. Nabi bagi tahu, terima Islam kau akan kekal memerintah. Maknanya Nabi bukan nak kekuasaan itu. Kalau kau terima dakwah Islam, kau akan kekal memerintah. Kami takkan ambil pun kamu kekal memerintah, jadi orang Islam, kekallah pemerintahan kamu. Kalau kamu tak nak Islam, tapi kamu nak kekal pemerintahan kamu kena bayar jizyah. Tapi kalau bayar jizyah pun tak nak, masuk Islam pun tak nak, barulah dilakukan penyerangan. Dan memang sebahagian besar daripada kisah Islam ni berlaku penyerangan yang akhirnya berlaku perluasan kuasa tu daripada segi membela kezaliman tuan-tuan. Saya ada baca sejarah bagaimana Islam meluas di India. Ni tuan-tuan boleh semak, sebab saya pengkhususan saya bukan sejarah India, tapi saya bacalah semua sejarah. Jadi saya ada lupa-lupa sikit lah. Ni tuan-tuan boleh semak lah. Dulu zaman Umayyah, ada seorang panglima Islam, Muhammad bin Qasim namanya. Saya tak ingat zaman Khalifah siapa. Abdul Malik bin Marwan tak saya. Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Muhammad bin Qasim itu. Dan dialah yang meluaskan Islam ke India. Bagaimana kisah dia? Awalnya pedagang-pedagang Islam daripada Arab, tanah Arab, kerajaan Umayyah berpusat di Damsyik. Mereka pergi berdagang. Masa tu Islam dah meluas lah. Dah ke Parsi, maknanya Iraq, Iran tu, Parsi tu. Dia start Islam daripada zaman Sayyidina Umar, maknanya zaman Umayyah di Islam lah. Pedagang-pedagang ni dia masuk India. India masa tu belum Islam lagi. Kemudian ada perempuan, dia ditawan. Orang pedagang-pedagang ni dia ditawan, termasuklah orang-orang perempuan ikut berdagang. Dan ada mereka ni dikurung di penjara. Ada seorang perempuan ni, dia dalam penjara tu, dia telah menoreh tangannya, dia telah menulis surat daripada darahnya, menulis surat meminta tolong kepada Khalifah Umayyah. Maka dengan itulah Khalifah Umayyah mengutuskan seorang panglima Umayyah namanya Muhammad bin Qasim itu untuk serang India. Daripada situlah lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di India. Ini saya pernah membaca, tapi minta maaf saya tak ingat sumber mana saya membaca.
Tentang fakta ini saya pernah baca tapi saya tak ingat daripada mana. Sebab penghususan saya bukannya sejarah Islam di India, saya banyak kepada alam Melayu. Itulah yang berlaku. Yang itulah sebabnya kebanyakan jihad di alam Melayu ni, memang jihad di alam Melayu semualah sebab mempertahankan. Bukan kita menyerang, mempertahankan. Melaka sebelum datang Portugis, Thomas Pires telah mencatatkan 84 bangsa asing, 84 bahasa asing dipertuturkan di Melaka. Maknanya orang bukan Islam dah lama dah. Dah lama dah berdagang di Melaka ni, dah lama. Tapi mereka datang sebab berdagang, tak dipaksa pun untuk memeluk Islam. Kita dah ada hubungan dengan China sudah lama, dengan Jepun, Ryukyu sudah lama. Mereka ke Melaka tak pernah dipaksa masuk Islam. Malah ada yang diberi jawatan ya tuan-tuan, yang bukan Islam diberi jawatan. Kalau pencatatan Portugis ni orang India nama Nina Chatu, itu bukan Islam tapi diberi jawatan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tapi apabila Portugis dia datang dengan niat jahat, datang untuk menyerang, maka berlakulah perang jihad. Begitu juga dengan Aceh. Saudara-saudara Aceh tak pernah mengganggu orang. Tak pernah, maksudnya tak pernahlah nak buat onar nak buat kezaliman sembrono. Kalau kita baca sejarah Aceh, Sultan-Sultan Aceh dia tak bukan buat kezaliman sembrono. Mereka ni aktif berdakwah je. Mereka mengutuskan pendakwah-pendakwah berdakwah secara hikmah. Kemudian apabila penjajahan, barulah mereka bangun menentang. Kita tengok Islam masuk ke alam Melayu ni tak ada langsung sejarah Islam masuk ke alam Melayu dengan perang. Tidak ada. Semuanya dengan dakwah yang penuh hikmah. Islam masuk ke Filipina daripada seorang ulama, Maulana Abu Bakar namanya. Dikatakan dia dulu singgah ke Melaka, kemudiannya singgah ke Sulu. Di Sulu dia menetap di Sulu. Akhirnya ditubuhkan kerajaan Islam Sulu dan dia jadi Sultan Sulu yang pertama, Sultan Syariful Hashim namanya. Dan dia berdakwah secara hikmah. Dia masuk rombongan dakwahnya, dia pergi ke kampung-kampung, pergi ke bukit-bukit. Yang itulah daripada dakwah itulah wujud ada sebuah budaya, adat budaya Kaja namanya. Hasil daripada dakwah ni. Kaja ni apa tuan-tuan? Mereka akan buat kenduri di atas bukit, buat baca majlis tahlil sampai sekarang lagi. Buat tahlil, buat baca Quran di atas bukit itu, buat kenduri-kenduri. Itu asalnya daripada amalan ibadat Maulana Abu Bakar ini. Dia sebab dia masuk ke kampung-kampung, dia rasakan agak tak sesuai berdakwah Islam ni. Mungkinlah dengan ada babi sebagainya. Dia bawa orang-orang kampung ni buat kenduri di bukit, di sebuah kawasan lapang, dia buat kenduri, ajak orang-orang kampung. Maka di situlah dia sampaikan dakwah dia, maka mereka masuk Islam. Tengok Islam sampai ke Kedah, adakah dengan perang? Tak ada langsung. Seorang pendakwah bersama rombongannya diketuai oleh seorang pendakwah, Syekh Abdullah Al-Kaumiri Al-Yamani. Sampai kepada Kedah, berdakwah kepada Raja Kedah, Faraon Mahawangsa ataupun Maharaja Derbar Raja II. Disampaikan Islam, maka mereka Sultan masuk Islam. Memakai nama Sultan Muzaffar Shah. Begitu juga Sultan Samudra Pasai yang namanya dulu Merah Silu. Datang Syekh Ismail daripada Mekah, jumpa kepada Merah Silu. Merah Silu masuk Islam, memakai nama Sultan Malikus Saleh. Begitu juga di Patani. Raja Patani Pianu Tapak, dia Buddha. Kemudiannya sampai pendakwah Syekh Said Barsisa sampai ke Patani, sampai ke Islam pada dia masuk Islam, tukar nama kepada Sultan Ismail. Begitulah banyak kisah-kisah, semualah boleh kata sejarah-sejarah kerajaan Islam yang tubuh di alam Melayu ni bukan dengan sebab perang, tapi dengan dakwah yang penuh hikmah. Itu membuktikan bahawa Islam ini memang matlamat utama dia adalah dakwah, bukan perang. Itu buktinya alam Melayu ni jelas. Tak ada kisah Islam tersebar di alam Melayu dengan perang, tak ada. Tapi kalau agama lain, Kristian dan yang lain-lain, memang dia tersebar dengan perang. Kalau agama Kristian tu jelas sekali lah. Seperti Filipina. Mereka Spanyol memang dia datang ke Filipina tu, memaksa orang-orang Islam memeluk Kristian dengan perang. Tapi dakwah Islam sampai ke Filipina bukan dengan perang, dengan hikmah. Itu yang pertamalah.
Yang keduanya, menjawab soalan. Yang keduanya adalah kaum muda dan kaum tua. Kaum muda dan kaum tua ni tuan-tuan memang perbezaannya daripada segi masalah hilafiah. Sebenarnya perjuangan kemerdekaan, perjuangan menentang penjajah, dia meresap hati orang ini pada semua golongan. Sama ada kaum tua atau kaum muda. Kaum tua pun cinta kepada kebebasan, kaum tua pun memperjuangkan kemerdekaan, kaum muda pun ada peranannya memperjuangkan kemerdekaan. Tapi perbezaan mereka ni adalah hilafiah. Saya tak payah ambil contoh jauh-jauh lah. Saya ambil contoh di tanah Melayu. Syekh Abdullah Fahim tu tuan-tuan, orang kaum tua yang kuat lah, orang kata. Ulama yang berpegang pada fahaman kaum tua. Kaum tua ni yang asal lah, maknanya yang Asy'ariyah, mazhab fiqh, tasawuf macam saya sebut tadi lah. Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Mereka ini memang fahaman kuat dia, kaum tua, dan mereka ini memang Syekh Abdullah Fahim ini, dia memang cinta, dia memang pejuang kemerdekaan dan dia memang menentang penjajah, tuan-tuan. Kalau dia tak menentang penjajah, takkanlah anak dia jadi penasihat Hizbul Muslimin. Anak murid kanan dia, anak murid yang dia sayang, Syekh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Ini adalah diburu oleh Inggeris. Dan sebab itulah Syekh Abdullah Fahim dulu, ketika selepas Jepun kalah masuk Inggeris tahun 1947, sebelum tu 1946, dia masih lagi mudir di Madrasah Idrisiyah. Apabila dia menghadiri perhimpunan ulama-ulama di Semanggul, Majlis Agama Tertinggi Islam 1947, maka dia diberi amaran oleh dia diberi kedudukan dia Inggeris melalui Sultan Perak lah, diberi ancaman kepada Syekh Abdullah Fahim. Sebab dia balik ke Pulau Pinang menjadi mufti Pulau Pinang. Syekh Abdullah Fahim. Kemudiannya dia juga dulu pernah jadi ketua Dewan Ulama PAS yang pertama, Syekh Abdullah Fahim itu. Dengan anak muridnya yang YDP PAS yang pertama, Tuan Haji Muhammad Fuad Hasan. Ini kaum tua juga. Dulu ada ustaz dalam PAS yang namanya Ustaz Ibrahim Al-Anqibi. Ibrahim Al-Anqibi ni dia fahaman kaum muda. Dia pun masuk PAS, dia nak perjuangkan kemerdekaan juga. Tapi dia bawa fahaman kaum muda menyebabkan kemarahan kepada Syekh Abdullah Fahim. Maka Syekh Abdullah Fahim pernah membuat muzakarah di madrasahnya. Dia panggil pimpinan PAS, dipanggil Tuan Haji Muhammad Fuad untuk menjawab semua fahaman kaum muda, dan mereka ini cuba mengeluarkan kaum muda, berusaha mengeluarkan kaum muda dalam PAS. Tuan-tuan boleh baca, ini sejarah dia ada ni. Ustaz Aqibi tu dia memang menyabarkan, dia adalah inilah fahaman kaum muda. Juga mudir madrasah Idrisiyah sebelum Syekh Abdullah Fahim ni, Syekh Abdullah Maghribi namanya, dikatakan berfahaman kaum muda. Apabila dapat tahu tu, Syekhul Islam Perak, masa tu mufti dia sebut Syekhul Islam, Syekh Saleh Minang Kabawi, kuat fahaman tuanya. Maka dia telah pengaruh daripada Sultan Perak telah memberhentikan Syekh Abdullah Maghribi. Dan itulah perbahasan hilaf di mereka ni, saling hilaf dengan sebab isu baca niat, melafazkan niat dalam solat, benda-benda simple, kenduri tahlil. Dan kaum muda ni dia membesar-besarkan benda yang sudah jadi amalan, yang mana ulama kaum tua sudah ada hujah dia. Mereka ada hujah tu sebab benda ni takkan selesai. Kaum tua ni bukan calang-calang, tuan-tuan. Mereka ni ulama belajar di Mekah puluh-puluh tahun. Kalau kita baca Syekh Daud Al-Fatani punya riwayat, dia selepas 50 tahun mengaji di Mekah baru dia start mengajar. Dan berdasarkan fatwa dia dalam furuk masail itulah yang diikut oleh ulama kaum tua. Walaupun adalah fatwa dia tentang tahlil, tapi itu pun disalah fahami. Saya baca
Kenduri Arwah ni punya, contohlah Kenduri Arwah punya hujah ni, saya baca ada sebuah kitab dikarang oleh ulama Patani, Syekh Muhammad Saleh Al-Kalabawi. Nama kitab dia Suluhan Hati, nama kitab dia. Itu kitab khas menerangkan tentang dalil kenduri arwah, amalan kenduri arwah di alam Melayu ni. Dia bawa lah dalil daripada asar ataupun daripada kaul Imam Tawus itu, bahawa para sahabat apabila berlaku kematian mereka menyedekahkan makanan yang mana sedekah itu adalah untuk dihadiahkan kepada si mati. Adalah itu saya baca tu. Maknanya dia ada hujah. Syekh Saleh Minangkabawi, Syekhul Islam Negeri Perak, dia ada tulis kitab-kitab menjawab ulama-ulama kaum muda ni. Saya lah dia telah menjawab antaranya kitab ibadah Rasulullah, ditulis oleh seorang ulama di Perlis namanya Syekh Abu Bakar Al-Asy'ari. Kitab Abu Bakar Al-Asy'ari itu, kitab ibadah Rasulullah itu, dia sebutlah amalan-amalan yang biasa dibuat oleh orang Melayu ni yang dikatakan bertentang dengan amalan Nabi lah, melafazkan niat. Dan telah dijawab pun oleh Syekhul Islam Negeri Perak, Syekh Saleh Minangkabawi. Begitu juga yang lain lah. Dia ni kaum tua kaum muda ni memang perbezaan dia pada hilafiah. Bukan pada kaum tua tak nak kemerdekaan, kaum tua pro Inggeris, kaum muda. Ada yang jahil sejarah, saya pernah dengar dia kata kaum tua ni pro Inggeris, kaum muda ni memperjuangkan sejarah. Salah besar tuan-tuan. Termasuk perang Padri itu sendiri pun mereka salah faham istilah kaum muda dengan kaum tua. Dianggap kaum muda ni orang yang cenderung kepada gerakan Wahabi sebagainya. Kalau kita kaji sejarah, ulama-ulama kaum muda di Minangkabau itu adalah syekh tarekat tuan-tuan. Kalau kita katalah siapa contohnya, dikatakan Imam Bonjol, kaum muda lah, perang Padri. Dikatakan dia ulama kaum muda. Dia lah guru tarekat tuan-tuan, Imam Bonjol ni. Pergilah ke Minang. Tuan-tuan kaji di Minang, saya duduk di Minang, saya buat perkajian tentang ni. Itu kesalahfahaman banyak sekali pada saya akibat tak buat pengkajian. Dan itulah dia. Terjawabnya soalan tu ya. Kaum muda dan kaum tua ni memang dia perbezaan dari segi benda-benda perkara hilafiah, bukan daripada segi semangat, bukan dari segi pejuang kemerdekaan. Kalau pejuang kemerdekaan, dua-dua mainkan peranan. Sama ada kaum tua atau kaum muda. Kaum tua pun berjuang menentang Tok Janggut kaum muda, kaum tua. Mat Kilau kaum tua tuan-tuan. Mat Kilau jelas sekali diburu Inggeris dan menentang penjajah. Tu ya. Terjawab soalan. Okey, lagi? Untuk slot Q&A. Jadi terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Hasanuddin atas materi ilmu yang disampaikan sebentar tadi.